Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menghuraikan atau membentangkan hadis ke-16 dalam hadis 40 Imam Nawawi. Hadis ini terkenal dengan hadis la taghdab, iaitu jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Baginda bersabda, "Jangan kamu marah." Beliau menanyakan hal itu berkali-kali, maka baginda bersabda, "Janganlah engkau marah." Riwayat Bukhari. Jadi hadis ini sangat terkenal kerana ia merupakan hadis yang berkenaan dengan sifat semula jadi manusia itu sendiri. Okay, baik, saya akan ceritakan sedikit mengenai maksud hadis ini secara ringkas. Hadis ini dia mengenai satu kisah di mana seorang pemuda bertemu dengan Rasulullah dan dia meminta Rasulullah memberikannya satu nasihat atau pesanan yang padat, ringkas dan merangkumi segala kebaikan. Dia takut sekiranya kalau pesanan itu panjang atau banyak, dia mungkin akan lupa. Lalu Rasulullah pun berkata, "La taghdab, janganlah kamu marah." Dan dia lelaki itu mengulangi permintaan itu berkali-kali. Maka Rasulullah pun mengulangi jawapan yang sama. Di sini kita dapat lihat betapa pentingnya dan ringkasnya la taghdab ini, nasihat ini. Jadi hadis ini berkenaan dengan sifat marah. Sifat marah ni, ia adalah salah satu sifat yang merangkumi segala kejahatan. Kepada siapa yang dapat mengawal atau pelihara dirinya daripada sifat marah, maka ia merangkumi segala kebaikan. Kerana apa? Kerana sifat marah ini, dia merupakan nyalaan api yang dinyalakan oleh Allah yang boleh membakar sampai ke hati kita. Barang siapa yang dikawal oleh sifat amarah ini, maka dia telah mendekati dengan urat syaitan. Kerana apa? Syaitan adalah merupakan makhluk yang diperbuat daripada api. Jadi walaupun sifat marah ini merupakan satu sifat yang negatif dan buruk dalam kehidupan kita, tetapi ada kepentingan yang tersendiri yang perlu kita ada sifat ini. Contoh yang pertama, sifat marah ini penting untuk kita sebagai alat berperang kepada orang kafir. Kita sebagai orang Islam perlu ada sifat marah ini. Sekiranya tidak, zaman Rasulullah dulu ketika berperang, mereka berperang dengan cara lemah lembut dan tidak marah. Dan ini salah sama sekali. Yang kedua, sifat marah ini juga penting untuk kita melarang perbuatan mungkar, amar makruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, sifat marah ini juga banyak diperlukan dalam perkara kebaikan. Contohnya untuk perlindungan diri kita dan sebagainya. Sifat marah ini juga kita boleh samakannya dengan anjing pemburu. Kerana apa? Ia harus dilatih dan dipupuk supaya ia dah terbiasa dengan akal dan syariat. Ini penting juga supaya kita dapat gunakan sifat marah ini pada landasan yang betul. Sekiranya kita tempiaskan marah kita pada cara yang salah, pada landasan yang salah, maka ia akan memudaratkan diri kita sendiri. Seterusnya, saya akan ceritakan mengenai cara kita mengawal marah kita. Yang pertama, caranya adalah dengan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah cara yang paling ringkas. Yang kedua, kita mengubah posisi kita. Daripada diri, kita duduk. Dan daripada duduk, kita baring. Kerana apa? Rasulullah SAW sendiri memerintahkan orang ramai apabila dalam keadaan marah, elakkan daripada dalam kedudukan yang boleh mendorong kita untuk menambahkan lagi kemarahan kita. Yang ketiga, cara untuk kita kawal kemarahan kita adalah dengan diam dan tidak bercakap. Kerana untuk elakkan daripada kita mengeluarkan kata-kata yang bakal kita kesali. Dan yang keempat adalah berwuduk dan mandi. Di sini formulanya simple saja. Kerana apa? Sifat marah ini berpunca daripada syaitan. Syaitan diperbuat daripada api dan api boleh dipadamkan dengan air. Maka jika kamu marah, bolehlah berwuduk. Baiklah, oleh itu, pengajaran hadis yang boleh kita belajar di sini ialah yang pertama, hadis ini menerangkan betapa sifat marah itu perlu dihindari oleh setiap mukmin kerana sifat marah itu membawa banyak keburukan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh belajar adalah larangan marah ni menuntut individu mukmin mengelakkan diri daripada sebarang sebab yang membawa kepada kemarahan. Erti menahan marah ini ialah menahan diri daripada melaksanakan tuntutan ledakan marah seperti memukul, memaki hamun dan juga mengamuk. Pengajaran yang ketiga adalah orang yang gagah perkasa bukan saja terletak pada kekuatannya beradu tenaga, tetapi juga orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan kemarahannya. Pengajaran yang keempat dan yang terakhir adalah marah ni diizinkan hanya apabila ia didorong oleh perasaan mahu membela kebenaran kerana Allah. Namun mestilah menurut cara hikmah dan batas yang dibenarkan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.